Okay, hai semua. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Okay, selamat tengah hari. Hari ni Kak Adi nak start dengan chapter 1 business model memasak. Excited tak tengok video tadi? Okay, so itulah video terbaru. Video terbaru daripada memasak. Siapa memasak warrior boleh tengok tu. Dan you akan rasa satu semangat yang luar biasa bila tengok video tu kan. Okay, so jom kita terus masuk chapter 1. Kak Di tak nak buang masa. Okay, sebab Kak Di ada urusan lain juga yang nak dibuat. So, kita masuk terus chapter 1. Okay, nanti siapa lambat masuk, nanti boleh je. Kalau korang nak terus komen kat sini pun boleh. Okay, so Kak Di nak masuk terus chapter 1 kat sini. Tanpa buang masa. Apa yang you all perlu faham. Apa yang you all perlu faham bila you all join business memasak ni. Okay, first. Bila you all dah register, you all kena faham yang you all ni adalah business owner. Okay, bukan semata-mata dropship sahaja. Okay, sebab Mamasab nak develop kita as business owner. Bukan semata-mata dropship daripada awal sampai ke akhir. Kita nak ajar, Mamasab nak ajar semua dropship untuk ada business minded lah. Orang cakap business minded. Business owner. Business partner kepada Mamasab. Bukan setakat dropship semata-mata. Okay. Boleh je kalau nak santai-santai dropship. Macam orang cakap tak ada rasa macam nak fight as business owner. Boleh. Tak ada masalah. Tapi yang you all kena faham main visi lah. Main visi Mamasab ni sebenarnya nak membina rakan niaga. Okay. So you all kena faham lah. Bila orang cakap rakan niaga ni. Okay. Rakan niaga ni macam mana dia punya peranan dia. Okay, peranan dia dalam bisnes of course lah besar kan. Kita tak perlu sebab yang best ni dalam Mamasab ni, kita tak perlu you all labur duit. Okay, labur duit untuk beli produk, untuk simpan. Okay, yang penting you all ada komitmen masa dan tenaga you all bersama kami. Okay, so jom kita masuk dalam chapter 1. Apa perkara basic yang you all kena faham dalam bisnes Mamasab ni. Okay, so macam biasa, okay, untuk register Mamasab, macam biasa kita perlukan beberapa detail dan juga 3 benda yang sangat penting dalam Mamasab ni untuk you all start business. Terutama bagi yang betul-betul nak fokus nak bina business. Okay, you all perlu submit 3 benda ni yang paling penting: selfie, IC dan juga statement. Kenapa 3 benda ni? Sebab 3 benda ni lah yang akan orang cakap bagi sistem start empire, nak start empire you dalam business Mamasab. Okay, so yang ni yang 3 benda tu lah. Kita ada selfie, kita ada IC, okay, IC dan juga statement bank. Okay, so ramai yang tak nak ambil orang cakap risiko untuk bagi benda ni. Tapi you kena faham kenapa kita perlukan 3 benda ni. Sebab okay, dalam Mamasab ni kita ada satu level. Okay, dalam start daripada dropship. Dropship, you all tak perlu you all takkan dapat commission. You all just dapat untung luncit. Tapi di level agent, di level stokis dan juga master stokis, you all akan dapat commission. Commission daripada you all punya network. Okay, once you all hit target, you all akan dapat commission. Okay, now Kak Di nak cerita dengan you all semua. Chapter 1, apa yang you all kena faham, dalam bisnes Mamasab ni. Okay, jom kita masuk chapter 1 terus. So kat sini Kak Di dah lukis, kalau korang boleh nampak. Okay, kalau korang boleh nampak kat sini dengan jelas. Okay, balikkan. Sekejap Kak Di terbalikkan dia punya ni. Okay. Okay, so kalau korang boleh nampak chapter 1 kita, macam mana kita nak start business Mamasab ni. Okay, first bila you all dah register as dropship, okay, you all akan dapat ID. Okay, ID ni lah yang you all guna untuk you all beli item di outlet. Okay, di outlet Mamasab. Nampak tak? Okay, kat di belakang sikit. Okay, ID ni lah yang you all akan guna untuk beli item di Mamasab. Okay, so bila you all register, you all akan dapat ID yang starting dengan MW. Macam ID Kak Di, MW 00858. So inilah ID you all yang you all akan guna seluruh, orang cakap selagi hidup you dengan Mamasab, you all akan guna ID ni dalam sistem. Okay, you all akan dapat satu sistem Mamasab. Okay, sistem. So you all akan guna sistem ni. You all akan guna sistem ni untuk buat pembelian. Okay.
okay, untuk buat pembelian di outlet-outlet Mamasab. Okay, sistem, okay, you all akan dibekalkan dengan you all punya ni lah, password dan juga user ID lah. User ID you all, email. Okay, sistem password tu adalah Mamasab 2019. So, yang ni lah korang punya password nanti, okay. So, yang ni you all akan dapat secara percuma, sistem ni. You all tak perlu bayar apa-apa yuran. You all just register saja, you all akan dapat sistem ni untuk you all guna. Anytime you all nak guna, you all boleh guna sistem ni untuk buat pembelian di dalam sistem. Okay, so ni you all kena faham, bila you all register dropship, you all akan dapat ID. Okay, pastikan you all dapat ID untuk buat pembelian dalam sistem. Once you all dapat ID, apa yang you all kena buat? Okay, apa yang you all kena buat untuk dapatkan sale yang pertama? Okay, first you all kena tahulah online sale kan. Kita memang menggunakan online sale lah. Kita tak gunakan offline, kita gunakan online. Okay, so online, kat mana kita nak cari orang cakap customer secara online? Of course lah di media sosial kita ni. Okay, media sosial kita ni apa yang kita gunakan? Okay, kita ada Facebook, kita ada WhatsApp, kita ada IG. Okay, 3. Hai Kak Tim, Waalaikumsalam. Okay, jom masuk. Kak Tim teruskan je sebab nanti ada nak proses lain, nak ambil anak apa semua kan. So sini Kak Tim nak share dengan korang apa yang you all kena faham dalam chapter 1, basic. Okay, basic apa yang you all kena faham bila you join as dropship Mamasab. Okay, so tadi Kak Dia dah cerita mengenai ID. Lepas tu dah dapat ID, apa nak buat? Kita promote pula. Okay, kita promote di social media. First, biasanya Kak Dia akan suggest korang dekat sini, dekat WhatsApp dulu. Sebab WhatsApp ni lah you all punya kenalan, orang yang kenal you all ada dekat sini. Okay, memang kenal dan you all ada contact orang tu. So you all boleh bagi tahu dekat kawan-kawan, dekat saudara mara yang you all ni adalah business partner Mamasab. Okay, you all adalah business partner Mamasab. Okay, dekat WhatsApp juga korang boleh promote di mana? Di status. Okay, status WhatsApp. Okay, nampak tak kesilau? Okay, korang boleh promote di status WhatsApp dan juga di grup WhatsApp. Okay, di WhatsApp you all ada 2 choice untuk iklan. Okay, medium untuk you all iklan adalah di status WhatsApp dan di grup WhatsApp. Okay, yang ni saja pun kalau you all fokus betul-betul, you all boleh close 2,000 sale per month. Okay, sebab ada orang yang boleh buat 10,000 sale per month untuk guna WhatsApp sahaja. Okay, status WhatsApp you all boleh tengok dekat WhatsApp. Okay, you all boleh gunakan. Lagi ramai you all punya database, lagi tinggi you all punya view, insyaAllah lagi mudah you all nak dapat customer. Okay, and then you all pergi dekat grup WhatsApp, grup WhatsApp penduduk ke, grup WhatsApp family ke, grup WhatsApp kawan sekolah lama ke kan. So dekat grup WhatsApp ni you all boleh lah PM diorang, PM tepi lah orang panggil. Okay, nak blast dalam grup pun boleh, nak PM seorang-seorang pun boleh. Okay, so you all boleh promote dekat grup WhatsApp. So if let's say you all tak ada grup WhatsApp, macam mana nak cari kat grup WhatsApp? Okay, nanti you all akan dapat satu link video daripada Kak Dira macam mana nak dapatkan link grup WhatsApp. Tapi basically you all akan dapat di sinilah, dekat sini. Link grup WhatsApp biasanya you all akan dapat dekat sini juga. Okay, you all fokus je dekat kawasan you all. Contoh kalau you all tinggal dekat Melaka, and then you all cari je grup WhatsApp Melaka dekat FB group. Contohlah iCrow. Masuk dekat grup FB iCrow and then search grup WhatsApp. Okay, search grup WhatsApp saja. Dan dekat situ you all akan jumpa macam-macam grup WhatsApp. So join lah grup WhatsApp yang bersesuaian. Okay, so daripada situlah korang start promote. Okay, so ini adalah channel-channel yang biasa kita gunakan untuk promote kita punya item lah. Okay, so bila you all dah promote, last kali kita promote kat IG. Nombor 1 WhatsApp, nombor 2 kita promote kat FB, nombor 3 kita promote kat IG. Dekat FB kita ada 2 juga. Satu personal, kita punya sendirilah personal FB, dan kedua kita ada grup FB. Okay, grup FB pun you all join grup yang berdekatan dengan you all. Kalau you all fokus dekat kawasan you all sendirilah.
If let's say you all tak nak fokus kawasan you all fokus Lembah Kelang dan juga Johor saja. Okay, jangan fokus outlet lain. Kalau you all tak nak fokus dekat kawasan tempat you all. Contoh kalau you all tinggal dekat Melaka, okay, tapi you all tak nak fokus kat Melaka. Sebab you all tak nak tak nak ambil item kat Melaka. You all nak fokus dekat, sebab you all punya saudara mara semua dekat KL, dekat Johor. So you all fokus dekat area sana. Just orang cakap continue lah promote dekat area Lembah Kelang ataupun Johor. Sebab apa? Sebab apa kita continue dekat Lembah Kelang dan juga Johor? Sebab ada banyak outlet. Okay, Johor ada 3 outlet dan juga Lembah Kelang kita ada 6 outlet, lebih kurang macam tu. Okay, so settle dekat media sosial. Kita dah promote. Okay, promote you all kena faham. You all jangan harapkan benda ni yang korang selalu harapkan. Like, comment dan share. Ini yang korang selalu harapkan dekat sini. Okay. Sebab tu Kak Din cakap selalu fokus dekat WhatsApp saja. WhatsApp dulu, baru FB, lepas tu baru IG. Okay. Hai Fiza. Okay, Kak Din nak share sikit mengenai chapter 1. So nanti korang recap balik benda ni. So tadi Kak Din share sampai dekat FB. Jangan harapkan like, comment dan share. Sebab ini akan bunuh korang punya hope. Okay, akan bunuh korang punya hope. Bila tak ada like, tak ada komen, tak ada share, akan bunuh korang punya hope. Padahal yang ni adalah tanggungjawab you all. Okay, ini tanggungjawab you all. Ini yang you all kena buat. IG, WhatsApp, FB yang you all kena selalu promote dekat 3 tempat ni. Sebab dekat Mamasab korang takkan belajar IG Ads, FB Ads, apa lagi, Google Ads, korang takkan belajar benda tu. Kita takkan buat benda tu, takkan sentuh pun bab tu. Kita hanya menggunakan yang ni saja, FB, WhatsApp, IG, FB, WhatsApp, IG. 3 medium ni sahaja. Okay, you all tak perlu nak fokus macam mana nak buat FB Ads, macam mana nak buat IG Ads, tak perlu. Sebab memang mama pun tak ajar benda tu. So memang kita takkan buat benda tu. Okay, so settle kat media sosial. Okay, you dah promote, datang customer. Okay, customer ni minat pula. Terbalik anak panah. Okay, dah blast dekat korang punya media sosial, customer datang. Okay, customer datang, PM. Okay, DM, apa lagi? PM, DM lagi. FB ada komen lah. Kan ada komen dia nak kata kan. Customer ni cakap nak, okay. Customer cakap nak beli, okay. Waalaikumsalam Fiza. Okay, dia cakap nak beli. So, bila dia nak beli, so, you all pun, contohlah, you all promote. Contoh kita bagi contoh sekarang ni tengah promotion Diva dengan Donna. Dia nak ni, Diva dengan Donna ni. Alright. So, dia kata, okay, you all ni buatlah posting tentang Diva dengan Donna, okay. Posting mengenai Diva dan Donna. So, customer ni berminat. Okay, dia PM dekat you all. Okay, dia PM kata dia nak beli ni, apa ni, Prima Donna ni. So, you all bagi tahulah harga sekarang tengah promo. Okay, tengah promo harga RM99. Postage RM10. Okay. Okay. So, you nampak ke ni kat bawah ni? Rasa nampak kan? Satu nak setting. Okay, saya di belakang sikit lah. Okay. Okay, so ni apa ni, Prima Donna ni dia bagi tahu harga promo sampai hari ni 21 hari bulan RM99. So postage RM10 by HQ. Okay, so ni kalau you all nak guna postage HQ lah. Okay, so dekat sini you all dah, orang cakap dah close lah. Okay, dah close je customer ni. So you all pergi dekat outlet. Okay, you all pergi dekat outlet. So, you all tengok, sekarang ni ada 18 outlet yang sedang beroperasi. Lembah Kelang ada, kita ada, okay, kat ditulis lah KL, PJ, Shah Alam, Kajang, Kota Damansara, Cyber, 3, 4, 5, 6. Ada lagi tak? Cyber, Kota Damansara, Kajang, Shah Alam, PJ, KL. Lepas tu kita ada kosmetik lah. Kosmetik ni untuk postage. Okay.
Okey, ni dekat Lembah Kelang. Lepas tu kita ada turun sikit, kita ada Air Keroh. Kita ada Seremban. Kita ada Parit Raja. Kita ada Damansara Alif. Kita ada Pasir Gudang. Kita ada Kuantan. Kita ada apa lagi? Ipoh. Kita ada Kemaman. Kita ada Alustar. Kita ada Kepala, Batas. Kita ada Batu Maung baru buka. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. So kita ada 18 outlet yang sedang beroperasi. Okay. So 18 outlet ni, okay, contoh customer ni dia duduk pula dekat area you all. Contoh customer dekat mana-mana lah. Tak kisah pun customer area mana-mana. Sebab satu yang you all kena faham, kita boleh postage untuk item-item, ada beberapa item yang kita boleh postage. Macam Diva Ngadona ni kita boleh postage. Lepas tu ada item-item yang boleh postage. Outlet ni you all kena faham ada dua cara. Dua benda yang you all kena faham. Satu, by postage. Lupa nak tulis kat sini. Satu, by postage. Satu lagi, by runner. Okey. Tinggi sikit. Okey. Untuk produk-produk by postage, kita ada Diva Ngandona. Okey. Ni Diva Ngandona. Lepas tu kita ada Dori. Dori Skin. Kita ada serum. Kita ada face wash. Kita ada kek buah. Kita ada serunding. Baru ni kita ada sampo raya. So ni antara item-item 4, 5, 6, 7. Oh, lagi satu, domisi. Okey, ni antara item-item yang kita boleh postagekan. Okey. So, kos postage pula kosong. Ni kat dia masuk bab postage lah kosong hingga 4,000 gram untuk Semenanjung RM RM10 sahaja. Ni yang korang kena ingat lah. Kosong hingga 4 kilo. Kosong hingga 4 kilo. Dia punya kos postage RM10. Okay. So cara dia sama ada kita gunakan by runner ataupun by postage. Dan by postage korang kena ingat apa item yang boleh dipostkan oleh HQ. Okay. Yang inilah antara item-item dia yang you all boleh post dekat customer you all by HQ. Lepas tu ataupun you all guna method yang kedua iaitu by runner. Okay, by runner memang kita hantar kek by runner lah. Postage memang tak ada kek lah. Okay. So by runner, you all kena faham runner ni dia ada di setiap negeri. Dan setiap runner berbeza dia punya charge delivery. Okay. Charge delivery, you all kena faham charge delivery. Delivery charge, DC. Bab runner, you all kena faham DC. Delivery charge ni berbeza setiap runner. Runner akan ada, orang cakap, dia punya charge delivery yang tersendiri lah. Termasuklah kadang-kadang diorang buat road tour kan. Bila buat road tour mungkin charge dia akan lebih murah. Okay. Kalau buat daily pick up dan hantar tu memang akan jadi lebih mahal lah. Okay. So tengok juga dia punya condition. Sama ada dia guna kereta ke, dia guna motor ke. Itu depends kepada runner. Okay. Depends kepada runner. So you all kena faham delivery charge setiap runner berbeza. Okay. Okay, you all kena faham tu. Berbeza bergantung kepada distance. Satu, bergantung pada distance. Bergantung kepada dia punya kenderaan dia guna apa. Okey. Lepas tu cara dia hantar tu sama ada by bulk ataupun one by one. Okey. So itu yang you all kena faham proses runner dalam memasak. Okey. InsyaAllah Mama tengah usahakan untuk apply orang cakap apps lah. Macam apps untuk runner memasak sendiri. Okey, sebab sekarang ni masih menggunakan secara manual iaitu di Telegram. Okey, Telegram by negeri. Kita ada Telegram by negeri. So, you all kena join
group Telegram by negeri. Contoh kalau negeri tu customer tu dekat negeri 9, okay, negeri 9. So you all join group Telegram negeri 9. Okay, dapatkan link Telegram ni dekat you all punya leader dan you all join group tersebut. Okay, so lepas you all join group Telegram ni, you all kena faham dua benda dalam group Telegram ni. Okay, dalam dalam Telegram ni ada dua perkara yang you all kena faham. Satu, runner mengiklankan job runner. Okay, dia akan bagi tahu dia akan buat service pick up pada bila-bila-bila, ikut timing dan syarat yang dia tetapkan lah. Okay, itu dalam Telegram. Ada dua benda yang you all kena faham. Runner dan juga agent. Okay, runner dan juga agent. Runner iklankan job runner kat dalam grup Telegram. Agent cari runner dalam grup Telegram. Ada format dalam tu dan you all boleh copy and paste saja. Okay, format untuk cari runner biasalah kita bagi tahu yang kita perlukan outlet mana, okay. Lepas tu hari apa, item apa, lepas tu link WhatsApp you all. So, beberapa runner akan klik link you all. Hai Kak Shima. Okay, runner akan klik link you all dan bagi tahu berapa charge delivery. Dan bila customer orang cakap setuju dengan charge delivery yang runner cadangkan, so baru you all proceed untuk beli dalam sistem. Okay, bila customer tak agree lagi dengan delivery charge ni, jangan beli dalam sistem dulu. Okay, once dia dah agree dengan delivery charge, baru you all beli dalam sistem. Sebab apa kita tak boleh beli dalam sistem dulu baru cari runner? Sebab once you all dah beli, you all kena ada orang yang pick up. If tak ada orang yang pick up, item akan burn. Tu you all kena aware, ya. You all kena aware benda tu. Bab item. Okay, kat depan ini sistem. Okay, tadi daripada dropship, iklan, customer PM, cari outlet mana berdekatan dengan customer. Lepas tu macam mana nak dapatkan item ni, by runner ataupun by post. Okay, ikut pada barang yang dia nak dan juga ikut kepada lokasi. Okay, barang dan juga lokasi. Kalau boleh post, kita post. Kalau tak boleh post, kita by runner. Okay, ikutlah, kena cari dulu runner. First memang kena cari runner. Dan baru pergi ke sistem. Okay, you all tengok kat sistem. Ada ke tidak item tu? Okay, you all tengok kat sistem ada ke tidak item tu. Kalau ada, you all terus proceed. Okay, terus proceed order. Okay, untuk you all fahamkan tentang macam mana nak ordering ni, dia lebih detail lagi lah. You all kena tengok video dia. Okay, tapi basically you all boleh order je macam you all guna Shopee, Lazada semua tu, sebab benda tu sangat senang. Okay, sangat senang untuk order. You check dalam sistem. Contoh customer tu nak belilah ni Diva dengan Dona ni. Ada tak kat dalam sistem? Contoh dia dekat Negeri Sembilan. Ada tak dekat outlet Seremban? Okay. Lepas tu dia cakap dia nak pick up sendiri. Boleh. Customer boleh pick up sendiri dekat outlet. Tak ada masalah untuk runner customer pick up sendiri dekat outlet. Tak ada masalah untuk runner customer pick up sendiri. Yang penting you all advise dekat customer macam mana cara nak pick up. Okay, macam mana cara nak pick up dekat outlet. Okay, jangan sampai customer tak tahu kena tunggu. Okay, ada sistem numbering. Okay, dekat outlet kita ada sistem numbering. Okay, so kena sabarlah, sebab runner yang datang kat situ bukan pick up sebiji kek dan bukan seorang yang datang pick up. Okay, sebab outlet memasak bukanlah kedai kek biasa yang you all boleh pergi walk in, tengok kek apa yang ada, okay, you berkenan ambil terus bayar. Tak, bukan macam tu. Okay, semuanya by system. Okay, nak ambil pakai nombor. Okay, lepas tu you all bagi invoice. You all bagi invoice dekat admin outlet. Okay, you all bagi invoice. Okay, sistem you all just key in je lah. You all boleh tengok, check available ke tak item, available di outlet atau tidak. Okay, kalau available, key in dan ambil.
Okey. Available ke tak dalam sistem. Lepas tu kalau available boleh klik. Okey, boleh klik dan juga create satu invoice. Dan invoice ni you all boleh bagi pada runner untuk pick up ataupun runner untuk pick up, self pick up, customer. Ni customer. Kejap baby, kejap. Runner untuk delivery ataupun you pick up sendiri dan hantar pada customer. Okay. So Kak Di rasa cukup untuk chapter 1 pagi ni. Harap you all clear. Okay, harap you all clear untuk penerangan pagi ni chapter 1. Basic je ni, basic je baru. You all ada ID, promote, dapat customer, tengok outlet mana. Lepas tu cari runner ataupun buy postage, key in dalam sistem, and then finally pick up item. Alright, so itu yang you all kena faham bab chapter 1 ni. Okay, basic saja dulu, basic je dulu. Alright, untuk lebih detail nanti kita pergi ke tajuk yang seterusnya. Okay, bye.